seterusnya kita tengok faktor yang ketiga, iaitu jenis elektrod. Okey, jenis elektrod ni dia ada dua keadaan. Sama ada kita guna elektrod di anod ini adalah sama dengan jenis ion positif yang ada dalam elektrolit, ataupun bahan yang kita guna di anod ini tidak sama dengan ion positif yang ada di dalam elektrolit. Okey, yang ini kalau keadaan yang pertama, bila jenis logam yang kita guna sebagai anod adalah sama dengan jenis ion logam di dalam elektrolit. Okey, apa yang jadi? Atom logam di anod ni dia akan mengion dan melarut di dalam elektrolit. Dia akan mengion, membentuk ion positif. Okey, sebab dia menderma elektron. Okey, maksudnya dalam contoh ni kan, contohnya kuprum kan sini. Okey, kuprum ni dia akan menderma elektron dan akan membentuk ion kuprum. Okey, dalam masa yang sama, ion kuprum akan dinyahcas di katod dan kuprum akan terenap di katod. Okey, tapi kepekatan ion kuprum di dalam elektrolit tu dia tidak akan berubah. Kepekatan ion positif dalam elektrolit tidak akan berubah sebab kadar atom logam mengion adalah sama dengan kadar atom ion positif dinyahcas di katod. Okey? Okey, kalau pula jenis bahan yang diguna sebagai anod itu tidak sama dengan jenis ion logam dalam elektrolit, atom di anod tadi tidak akan melarut dan tidak akan mengion. Ion negatif di dalam elektrolit pula akan dinyahcas di anod. Okey, di katod pula ion yang kurang elektropositif akan dipilih untuk dinyahcas. Okey, kita tengok contoh ya. Okey, sekarang ni contohnya kita buat elektrolisis larutan argentum nitrat. Okey, keadaan yang pertama, di anod ni kita guna elektrodnya adalah argentum. Okey, so apa yang jadi? Kita tengok dulu apa ion yang ada di dalam sel elektrolisis ni. Okey, bila kita buat elektrolisis guna argentum nitrat, maksudnya ion yang ada adalah argentum Ag+, argentum, lepas tu ion nitrat, ion argentum, ion nitrat, lepas tu ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey, kita tengok katod. Katod tu adalah terminal negatif kan? Ni katod. Okey, katod akan tarik ion positif, iaitu argentum dan hidrogen. Okey, di dalam siri elektrokimia, okey, argentum dengan hidrogen, argentum lagi bawah kan? Maksudnya dia lebih kurang elektropositif. Dia paling mudah dinyahcas, argentum, berbanding dengan hidrogen. So, argentum akan dipilih untuk dinyahcas. Jadi, di terminal katod ni, di katod ni, argentum, logam argentum akan terenap. Okey, di anod pula, apa yang berlaku di anod? Okey, ion-ion argentum, okey, argentum, atom-atom argentum ni, di anod ni, atom argentum akan mengion untuk membentuk ion argentum. Okey, dia akan mengion untuk membentuk ion argentum dan melarut di dalam elektrolit. Jadi, di terminal anod, ion nitrat dengan ion hidroksida, yang ada di dalam elektrolit tu dia tidak akan dinyahcas. Tapi apa yang berlaku di anod, atom-atom argentum akan melarut dan mengion membentuk ion argentum. Jadi kepekatan argentum di dalam elektrolit ni dia tidak akan berubah sebab kadar pengionan, kadar atom argentum membentuk ion argentum adalah sama dengan kadar ion argentum dinyahcas di katod. Faham kan? Okey, kita tengok pula situasi yang kedua. Bila elektrod karbon, di sini kita gunakan elektrod karbon. Apa jadi kalau kita guna elektrod karbon? Okey, kalau kita guna elektrod karbon, kita ada ion apa tadi? Ada ion argentum, nitrat, hidrogen dan hidroksida kan? So di katod yang terminal negatif dia akan tarik argentum dengan apa? Argentum dengan hidrogen. So, bila kita refer siri elektrokimia, argentum akan dinyahcas kan?
Sebab dia yang paling kurang elektropositif berbanding dengan hidrogen. Jadi di katot kita akan dapat argentum yang terenap. Okey. Argentum tu Ag+. Bila dia buang cas, kita akan dapat logam argentum. Okey. Manakala di anode pula ini bila kita guna elektrod karbonnya bukan elektrod argentum. Okey, di anode pula dia akan tarik ion negatif, iaitu ion nitrat dengan ion hidroksida. Okey, so ion nitrat, ion hidroksida, siapa yang paling bawah dalam siri elektrokimia? Okey, ion hidroksida. So ion hidroksida akan dinyah cas dan kita akan dapat oksigen di anode. Okey. Jadinya bila kepekatan ion argentum di dalam elektrolit tu akan berkurang. Okey, sebab ion argentum kan dinyah cas. Di katot dia dinyah cas. Tapi dalam masa yang sama tidak ada atom argentum yang membentuk ion. Jadi kepekatannya akan berkurang. Okey, so boleh bezakah? Okey, cikgu ulang lagi ya. Keadaan yang pertama, bila anode kita gunakan logam argentum. Bila kita guna logam argentum, di anode itu ion nitrat dengan ion hidroksida tidak akan dinyah cas. Tapi apa yang berlaku di anode? Atom-atom argentum akan mengion dan melarut di dalam elektrolit. Okey. Tapi kalau kita guna elektrod karbon di anode, dia akan tarik ion nitrat dengan ion hidroksida dan ion hidroksida akan dinyah cas untuk membentuk gas oksigen. Okey, lepas tu kalau kita guna elektrod argentum di anode, kepekatan ion argentum di dalam elektrolit tidak akan berubah. Walaupun argentum dinyah cas di katot untuk membentuk mendakan argentum. Okey, tapi kalau kita gunakan elektrod karbon, kepekatan argentum di dalam elektrolit itu akan berkurang. Okey, akan berkurang sebab tidak ada atom argentum yang membentuk ion. Okey, sampai situ sahaja.